Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzala al-Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin. ورفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqayyana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita dihimpunkan dengan himpunan yang cukup baik, yang mana Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini dua nikmat yang Allah berikan di atas muka bumi, iaitu yang pertama nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Daripada ilmu inilah masuk kepada nikmat yang kedua yang dipanggil nikmat iman. Kerana asas agama Allah ini ialah dia agama ilmu. Allah nak kita ni jadi manusia yang knowledgeable, yang berilmu. Manusia yang menerima Islam dengan hujah. Manusia yang menerima Islam dengan dalil. Justru itu orang yang menerima Islam dengan hujah dan dalil, orang itu dia tahu apa yang dicari di atas muka bumi ini dan dia kenal diri dia sendiri. Sesuai dengan perbincangan kita, tajuk kita pada malam ini, konsep yang kita sebut apa dia? Muhasabah jiwa hamba. Muhasabah jiwa hamba. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak ataupun tidak, tuan-tuan terima ataupun tidak, pada malam ini kita hamba. Kita ni satu makhluk yang diciptakan oleh Sang Khaliq. Di sana ada pencipta yang menciptakan kita. Lalu kita ini dipanggil apa? Kita ini dipanggil apa? Dipanggil hamba. Abdun. Kalau dalam pahaman manusia itu, abdun itu ialah satu nilai yang cukup hina. Tetapi kemuliaan kita itu bertukar bila kita sambung dengan perkataan Abdullah, iaitu hamba kepada Allah. Kemuliaan itu terhasil akibat daripada kita sandarkan kepada Allah. Cuma dalam tempoh pada hari ini, saya nak ambil sepotong ayat daripada satu surah yang dibacakan oleh Tuan Imam pada waktu pagi tadi bagi masjid-masjid, surau-surau yang ada solat berjemaah dalam tempoh PKP B ini. Kalau kita lihat, Allah menyebut dalam surah As-Sajadah pada hari Jumaat ayat yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dalam ayat ini Allah meletakkan tiga sifat hamba. Tiga sifat hamba yang disebutkan orang yang beriman itu hamba kepada Allah. Ada tiga ciri yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-15. Dan sampai kepada ayat yang ke-15 ini, kita akan buat sujud sahwi. Ada, kita buat sujud sajadah.
Nama surah pun surah As-Sajdah sampai pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita akan terus sujud tanpa rakaat. Kita akan membaca satu doa, sajada wajhiya lilladzi lillazi. Kita akan baca dalam disunatkan kita, iaitu kita membaca aku sujudkan mukaku, sajada wajhiya lillazi, yang telah menciptakan aku, dalam keadaan Allah memperelokkan kita. Dan bila sampai ayat ini, dimulakan ayat ini dengan innama. Innama ini dalam bahasa Arab, dalam kaedah sastra kita panggil uslubu takhsis, iaitu yang dipanggil uslubu takhsis. Di sini ada perkara yang dikhususkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Kerana bila disebut innama dalam kaedah bahasa Arab, kalau kita buanglah yang ini, kalau kita umpamakan, kalau kita keluar daripada konteks Al-Quran, kalau ianya bahasa Arab, kalau kita tanpa membina ayat ini dengan innama, kita sebut yu'minu bi ayatina alladhina idza. Ayat ini sudah boleh berdiri dengan sendiri, sudah lengkap kedudukannya. Dalam hadis Nabi, innamal a'malu biniyat. Kalau kita buang innama, kita sebut al-a'malu biniyat, ayat ini sudah lengkap dan boleh berdiri dengan sendiri. Arti kata lain, tanpa innama. Bila masuk innama, nak ceritakan bahawa inilah sifat yang khusus yang Allah ciptakan kepada orang yang beriman. Innama yu'minu bi ayatina alladhi bi ayatina alladhina idza zukiru bi ayatina alladhi idza zukiru biha kharru sujadan. Sifat orang yang beriman itu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, yang pertama kharru sujadan, dia menyungkur sujud. Dia bukan disungkurkan kerana dipaksa orang atau tersungkur. Tersungkurnya tidak sengaja. Tetapi kharru sujadan, dia menyungkurkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bersujud, meletakkan dahi yang paling atas sekali di atas sajadah, iaitu tempat yang paling rendah, iaitu di atas tanah. Yang kedua, wasabbahu bihamdi rabbihim. Bukan saja dia bersujud, dia bertasbih, memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita panggil tasbih. Itulah dia subhanallah, maha suci Allah. Bukan tasbih itu hakikat dia kita menggilirkan batu tasbih, tetapi hakikat dia tasbih itu ialah memuji-muji Allah di atas sifat kekesempurnaan dia dan di atas kelemahan kita sebagai hamba makhluk yang tidak ada daya dan upaya. Sebab tu bila melihat satu perkara yang cukup ajaib, yang cukup indah, mulut akan tersebut subhanallah, subhanallah, dia akan bertasbih. Dan sifat bertasbih itu bagi orang-orang yang beriman merupakan satu satu rutin dalam kehidupan dia. Dan dalam erti kata lain, bahawa hatinya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu apabila Nabi Yunus alaihi salam ketika duduk dalam perut ikan, dan apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka disebut di situ. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Maha suci engkau. Maksudnya, wahai Allah, maha suci engkau daripada sifat yang lemah. Aku duduk dalam perut ikan yang gelap, laut yang gelap, malam yang gelap, orang tak nampak, makhluk tak nampak. Aku yakin ya Allah, engkau akan menyelamatkan aku. Setelah 40 hari dia selamat. Erti kata lain, Allah Subhanahu wa taala membina jiwa orang yang beriman itu dengan memuji-muji akan kebesaran, kekesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam ayat ini, orang yang beriman itu la yastakbirun. La yastakbirun. Dalam erti kata lain, mereka itu tidak takabur, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita balik kepada perbincangan kita bahawa muhasabah jiwa hamba dalam konteks dalam
suasana kita duduk dalam COVID-19. Bermula 18 Mac, iaitu kita bermula 18 Mac sehinggalah dah hujung tahun ini, kita masih dalam suasana turun dan naik dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang kita anggap besar, walaupun ia tak sebesar dahulu seperti mana Allah uji kepada Eropah 1918 hingga 1920. Selama 2 tahun 500 juta penduduk dunia dijangkiti flu Spanyol, demam nama selsema Spanyol, yang bermula di US, Kansas City, merebak ke Itali, Perancis dan Spanyol. Akhirnya diperkenalkan oleh wartawan Spanyol, jadilah flu Spanyol, yang dia bukan saja terlibat 500 juta penduduk dunia, tapi 50 juta penduduk dunia Eropah meninggal dunia. Dan kita ini menghadapi satu penyakit namanya coronavirus, yang mana cuba kita lihat sifat hamba kita. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, yang pertama kita kena kenal bahawa sesungguh-sungguhnya hamba itu terbahagi paling tidak kepada 3 kumpulan, 3 kategori. Lebih mudah kita kata 3 kategori. Yang pertama, hamba yang dia sedar dirinya hamba. Hamba yang sedar dirinya hamba. Lalu dia berkata, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suratul An'am ayat 162. Surah haiwan ternakan ayat 162. Sehingga ayat ini menjadi satu doa yang kita baca dalam doa iftitah. Dalam doa iftitah kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita rujuk pada Quran, suratul An'am ayat 162, bunyi dia, Qul, katakanlah, sesungguh-sungguhnya solatku, sesungguh-sungguhnya ibadahku, sesungguh-sungguhnya hidupku, dan sesungguh-sungguhnya matiku. Aku berserah diri, aku taat kepada satu sistem namanya syariat yang dibawa oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan pemilik sekalian alam. Lalu kita faham dalam hal ini bahawa hamba dalam kategori yang pertama, dia sedar dirinya hamba. Dia tahu dia itu hamba. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56, Allah menyebut dengan perkataan, dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wa insa wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdi diri kepadaku. Perkataan illa liya'buduni, hujung itu kalau kita baca secara zahir, terjemahan secara zahir membawa maksud, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdi diri kepadaku. Kalau orang tak faham tafsir ataupun tidak memaham kaedah Al-Quran ataupun kawaid nahu bahasa Arab, seolah-olah Allah mengambil manfaat daripada keimanan kita. Sedangkan perkataan illa liya'buduni, perkataan itu dia ada lam ta'lil, membawa maksud, kata ulama, bahawa manusia ini termasuk dalam kategori makhluk yang hidupnya mesti beragama. Dia tak boleh hidup tanpa agama. Dia mesti nak agama. Orang yang tak ada agama ni, jiwanya kosong, jiwanya rosak, pemikiran dia rosak. Dalam keadaan hari ni kita lihat anak-anak remaja kita lihat apa dia, cucu cicit kita, lebih-lebih lagi dalam Twitter, dalam TikTok, kata-katanya boleh menyebabkan dia murtad daripada Islam. Dengan kata-kata kita lihat dalam TikTok, dalam Twitter, Allah cipta alam. Siapa cipta Allah? Mereka bermain-main dengan perkataan-perkataan. Mereka bermain dengan analogi-analogi yang boleh merosakkan akidah. Ada yang menyebut semalam dapat berzina seronok. Semalam dalam keadaan aku murtad seronok. Dulu Islam tak seronok, bila dah murtad rasa seronok. Di situlah letaknya lobok kesesatan. Di situlah letaknya sekularis, di situ letaknya etis, di situ letaknya pluralis. Keraguan-keraguan ini dibina.
Kerana apa? Kerana manusia itu hidup dalam keadaan tidak beragama. Dan sebab itu mereka boleh bersendelok ke, bergurau, melawak dengan perkataan-perkataan yang rosak akibat daripada jiwa yang kosong. Dan sebab itu kalau kita kata kerana agama kita mati, dalam dunia ini pada hari ini negara yang paling banyak kes bunuh diri dalam dunia ialah negara maju. Negara maju antaranya negara Scandinavian, Norway, Sweden, Denmark, Jepun, yang mana kebanyakan mereka itu hidup tak ada agama. Dalam keadaan mereka itu hidup tanpa agama. Dalam keadaan mereka itu tidak mempercayai the existence of God. Maknanya kewujudan Tuhan itu mereka anggap dongengan. Mereka menganggap bahawa agama ini nonsense. God is dead, Tuhan dah mati. Kerana mereka hanya mengambil kira perkara-perkara yang dianggap boleh masuk dalam measurement, boleh dinilai dekat makmal, boleh dinilai akan kewujudannya, maka ianya wujud. Maka selain daripada itu mereka tolak. Sedangkan manusia hidup perlu beragama. Sebab itu perkataan daripada perkataan Sanskrit, tidak, gama, kacau. Agama tak kacau. Orang yang bila ada agama dia tak kacau. Sebab tu orang yang ada agama, ada iman, tidak ada COVID pun dia beribadah, dia hamba. Ada COVID pun dia beribadah, dia hamba. Sebab apa? Sebab dia ada pegangan, dia ada asas. Sebab dia tahu matlamat hidup dia mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu orang yang beriman itu hidupnya sistematik. Dia duduk dalam keadaan prepared, well organized, well set up. Sebab orang beriman itu kehidupannya itu dia bergerak dengan ilmu dan hujah. Itu yang kita sebut tadi di awal tadi, bahawa anugerah yang paling besar Allah ciptakan bagi manusia itu di atas muka bumi ini, iaitu yang pertama nikmat ilmu, yang kedua nikmat iman. Kerana ilmu lah dia membawa kepada iman. Yang jelas kerana dia ada ilmu. Sebab itu kita tengok dalam media sosial hari ini, ada anak-anak muda yang berkata bahawa sesungguhnya dia tak rasa seronok dengan Islam. Dia tukar agama lain, dia rasa seronok. Sebenarnya dia tak kenal Islam pun, dia tak belajar pun. Macam kita ni sahabat-sahabat, usaha daripada Masjid Jami' Samadiyah ini, ada program, ada live, kuliah, walaupun tak ramai yang masuk. Tapi ini satu usaha yang baik. Mungkin daripada manusia yang lihat, mungkin tidak hari ini, esok apabila benda ini kita rakam, kita save, letak dalam page masjid. Terkadang benda ini memberi kesan kepada orang lain. Kadang-kadang orang dekat England, kadang-kadang orang dekat Perancis, kadang-kadang orang ke Eropah. Kadang-kadang kita buat kat sini kursus, kursus haji, kursus umrah. Orang kat sini pakat-pakat tidur. Tapi sebabkan kita buat live, tiba-tiba orang kat Perancis kata, terima kasih Ustaz, sebab ada live pengajian kursus bersiri haji dan juga umrah. Kami ni dari duduk Perancis dapat pergi ke Mekah dengan sebab kursus bersiri yang masjid Ustaz buat, surau Ustaz buat. Subhanallah. Sebab itu inilah perkara-perkara yang kita kena faham. Sebab itu terkadang kita lihat anak muda hari ini, dia duduk dalam keadaan dalam wire, tuan-tuan. Sebab itu pada hari ini anak-anak muda dia tak duduk dalam Facebook. Facebook ni ialah untuk orang tua. Mereka duduk dalam Twitter, dalam TikTok, sebab mak ayah mereka tak duduk kat situ. Senang nak lawan, senang nak buat maksiat. Apa yang saya nak sebut ialah bahawa sesungguh-sungguhnya orang beriman hidupnya dia tahu dia perlu kepada Tuhan. Dia perlu kepada Allah. Dia perlu kepada Allah. Sebab itu orang yang menolak religion, orangnya hidup dia kacau. Sebab itu kalau orang dia tak pegang satu pegangan agama, dia kacau. Sebab dari sudut kita hari ini, bila ditanya kepada orang bukan Islam, kata ulama, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan kata Allah. Maksud ayat ini ulama kata ada dua maksud. Kamu tanya siapa cipta langit, dia kata Tuhan Allah. Satu. Yang kedua, siapa ciptakan hujan, turunkan hujan, dia kata apa dia?
Dia kata Tuhan dia turunkan, walaupun hakikat dia tak boleh turunkan. Tapi nak sebutnya, menyandarkan diri kepada agama merupakan menunjukkan kelemahan manusia. Yang kedua, menunjukkan manusia itu memerlukan kepada Tuhan, dia perlukan kepada pegangan agama. Sebab tu kalau orang Islam, kenapa begini, kenapa sakit, maka dia kata Allah sebut begini. Tanya orang bukan Islam, kenapa aksiden, dia pagi tadi tak pergi kuil, tadi pagi tak pergi temple, tak pergi church dan sebagainya. Bagi orang yang tidak percaya kepada agama, apabila ditimpa sesuatu keadaan, dia nak balik pada apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Sebab itu bila kekosongan itu berlaku, akhirnya kemuncak dia bunuh diri. Kalaulah bunuh diri kerana dia kurangnya harta, kurangnya duit, maka nescaya negara miskin paling banyak bunuh diri. Tetapi mengapa kes bunuh diri banyak berlaku di negara-negara yang maju? Jadi yang pertama, satu kategori hamba yang dikenal dirinya hamba sebelum daripada dia itu dipanggil, sebelum daripada dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita sembahyang, cuba tengok. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu takbir yang dipanggil takbir yang mengharamkan. Kalau sebelum takbir boleh makan, Allahu Akbar, tak boleh makan. Sebelum takbir boleh minum, Allahu Akbar, tak boleh minum. Sebelum takbir boleh cakap, Allahu Akbar. Lepas takbiratul ihram tidak boleh bercakap. Yang kedua ada takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Takbir takbir yang menukar-nukar perbuatan pergerakan kita dalam solat. Allahu Akbar, rukuk. Sami'allahu liman hamidah, i'tidal. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, berdiri balik. Ini dipanggil takbir intiqalat. Kata ulama, cuba tengok dalam konsep sembahyang. Allahu Akbar, dia menyerah diri. Allah Maha Besar. Ketika mana dia duduk, dia diri, dia hamba. Dia rokok, dia hamba. I'tidal, dia hamba. Dia sujud, dia hamba. Duduk, dia hamba. Sujud lagi, dia hamba. Berdiri balik, dia hamba. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Dia hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ditekankan dalam doa iftitah tu tadi. Qul asalnya daripada suratul An'am, ayat berapa tu? Ayat yang ke 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, sesungguhnya ibadah aku, sesungguhnya hidup aku, hatta mati besok nak cari Islam. Sebab tu kita saya tanyalah budak-budak yang jenis rambut merah jenis slow koyak-koyak, saya tanya dia, kamu suka tak ustaz? Tak sukalah ustaz. Kenapa? Sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Saya kata berapa banyak yang haram? Allah haramkan satu je, kalau air yang memabukkan. Yang tak memabukkan tu kan banyak. Kan? Air teh saja, tengok. TO panas. TO ais. TO ais limau. TO ais limau laici. TO ais limau longan. TO ais ikat tepi. TO ais ikat tengah, ikat mati, ikat hidup. Itu baru tehnya. TO-nya belum tebing lagi, belum kopinya lagi, Nescafe-nya, Holicnya. Tapi orang cari yang memabukkan juga satu, iaitu arak. Apa saja yang memabukkan ialah kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah arak. Kenapa kita cari yang satu tu? Terdiam dia. Lepas tu saya tanya, kalau matilah kamu nak saya solatkan kamu ataupun orang yang pakai seluar pendek? Kawan kamu berantai-rantai seluar pendek, rambut perang, rambut pacak, punk is not dead, rock never die. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, saya nak ustaz lah. Sebab tu manusia ni saya nak sebut, dia tak boleh lari daripada agama. Akhir hidup dia mesti nak cari agama.
Dalam keadaan walaupun dia tak nak agama. Sebab itu ini yang pertama, bahawa hidup mesti ada agama. Yang kedua saya nak sebut, ada hamba yang dia kenal dirinya hamba bila dia ditimpa musibah. Bila dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu kepada kita dalam satu ayat. Antaranya ayat daripada surah Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada pun orang-orang yang apabila dia itu ditimpakan asabathum musibah, ditimpakan baginya musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, alhamdulillah ustaz, dengan sebab PKP ni saya boleh semayang di rumah berjemaah, saya boleh jadi imam untuk anak-anak, untuk isteri, saya kenal Quran, dulu sibuk sangat, lah ni ada masa kosong. Dalam Facebook macam-macam, ada Ustaz Anas, ada Ustazah Aisyah, macam-macam. Saya belajar Ustaz Uwais Al-Qarni, sampailah Ustaz saya boleh baca Al-Quran. Saya dulu Ustaz kerja, sibuk kerja, pagi sebelum subuh dah keluar, dah keluar, tak ada masa nak solat duha. Lah ni saya boleh solat duha Ustaz. Saya boleh jaga solat saya, boleh jaga solat anak-anak, boleh jaga solat isteri. Dalam keadaan saya boleh jadi imam. Bahkan anak saya boleh train dia jadi imam dalam tempoh bulan 3 sampai bulan 12 ini. Saya boleh train anak saya boleh jadi imam. Bukan saja solat biasa Ustaz, solat tarawih Ustaz. Bukan saya solat tarawih Ustaz, solat sunat hari raya Idul Fitri Ustaz, hari raya Idul Adha Ustaz. Saya dalam keadaan saya menjadi imam. Dalam erti kata lain, musibah ini Allah nak jentik kita supaya rujuk balik pada dia. Dalam keadaan dulu kita mungkin sibuk, dulu mungkin kita lalai, dulu mungkin kita alfa, dan juga kita banyak buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia rujuk balik kepada Allah. Dan Allah juga menyebut dalam satu ayat lain, dalam surah nama dia surah haiwan ternakan, Suratul An'am ayat 43. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dalam ayat ini ada dua perangai manusia. Allah sebut dengan perkataan falaula iz ja'ahum, falaula iz ja'ahum ba'suna. Alangkah baiknya, kata Allah, sekiranya datang ujian, datang musibah kepada manusia. Apa sifat manusia? Tadarra'u, merendah diri, muhasabah diri, dia insaf diri dia. Dengan sebab ujian dia muhasabah, kerana ujian ini datang akibat kerja buat kita. Ma asabakum min musibatin fabimat kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada apa yang menimpa kamu melainkan daripada kerja buat jahat kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Antara musibah turun ialah maksiat. Maksiat yang kita buat. Cuba tengok apa doa Imam Masjidil Haram tentang COVID-19. Allahumma inna hadal marada jundun min junudik. Wahai Allah, sesungguh-sungguhnya penyakit ini merupakan salah satu tentera daripada tentera-tenteramu. Apa fungsi tentera? Menyerang. Kenapa menyerang? Kerana ada musuh. Jadi Allah mengirimkan tentera dia menyerang kita. Nama tenteranya coronavirus, COVID-19, untuk kita tengok apa yang kita buat yang Allah murka, supaya kita kembali rujuk kepadanya. Allahu Akbar. Bagi orang yang beriman, bila ditegur, dia akan ingat balik. Dia ingat akan Allah. Dia ingat akan Allah. Dia ingat akan dosa-dosanya. Dia ingat akan nikmat-nikmat Allah yang dia tidak bersyukur akannya.
Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sambungan dia, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hatinya keras, hatinya hitam, hatinya gelap. Kan? Sebab itu bila Allah uji kita, sama ada kita ni semakin kuat sifat kehambaan kita, ataupun kita ni semakin menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah timpakan ujian, sama ada kita semakin bersyukur atau semakin kufur. Sama ada kita semakin dekat dengan Allah ataupun semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada yang mendabik dada, tengok ustaz, saya pun buat jahat pun Allah bagi saya rezeki saya banyak. COVID-19 ni orang payah hidup, saya lagi kaya saya COVID-19 lah. Kan, saya buat macam-macam maksiat, Allah layan saya. Tapi ustaz tengok orang tu pergi masjid, mati juga. Yang paling banyak mati gen tabligh hari tu, kata dia, jemaah tabligh mati. Jangan sebut begitu, kerana kita semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah beri kita senang, bukan bermakna dia sayang kita. Belum tentu. Kesenangan itu akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, yang mana kesenangan itu kadang-kadang sebagai ujian yang Allah berikan, yang namanya istidraj. Dalam keadaan Allah menguji kita. Sebab itu dalam keadaan ini, sama ada kita ni menjadi hamba yang nilaian dia, kita ini bila ditegur kita kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada jenis hamba tu tadi dalam ayat ini, iaitu dikaitkan tu tadi, apa dia? Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Golongan yang ketiga iaitu orang yang bila diuji dia semakin jauh daripada Allah. Semakin jauh dia daripada Allah. Sangka buruk dia kepada Allah itu semakin kuat. Ustaz, saya bisnes jatuh ustaz. Teruk saya ustaz. Sini semua ni kerana apa ustaz? Allah tak sayang kita ke ustaz? Wa na'udzubillahi min dzalik. Kata-kata ini banyak yang keluar daripada mulut-mulut orang-orang yang tertentu apabila diuji, wa na'udzubillahi min dzalik. Dia tidak nampak ujian itu datang daripada Allah yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, bila Allah bagi kita satu benda malam ni, apa sifat dia? Sempurna. Dan kalau Allah tak bagi kita pun, sifat dia sempurna. Kalau Allah uji kita, Allah timpakan esok musibah bagi kita, apa sifat Allah? Juga sempurna. Maka takkan lahir, takkan terbit daripada Allah yang bersifat sempurna, melainkan sempurna belaka. Kerana kita menilai yang ni baik, yang ni buruk, yang ni positif, yang ni negatif, menyebabkan kita tidak dapat memposisikan diri kita dengan ujian Allah. Faham ya? Dan sebab itu jangan kita pertikaikan ujian. Patut kita tanya mengapa kita tidak lulus dalam ujian. Itu lagi penting. Contoh, bila kita masuk kubur malam ni, kalau kita mati, kita masuk kubur, esok mandi ke bumi, dan malam esok mungkin malam pertama kita di alam barzah. Soalan kubur ni tak banyak. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ma dinuka, apa agama kamu? Man nabiyuka, siapa rasul kamu? Ma qiblatuka, mana kiblat kamu? Ma ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Ma imamuka, siapakah imam kamu, pimpinan kamu, iaitu Al-Quran imami. Soalan ni tak banyak, 5-6 soalan saja. Soalan pun dah soalan bocor, jawapan pun dah ada dah. Tapi kenapa tak boleh jawab? Sebab menjawab soalan itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan amalan. Dan sebab itu kita ni sahabat-sahabat, bila kita mati, maka ada satu penyakit yang menimpa kita, iaitu penyakit penyesalan. Semua menyesal. Ada yang mati, qala rabbi rji'uni la'ali a'malu salihah fima taraktu. Wahai Allah, balikkan aku semula kat dunia, aku nak buat amal saleh yang aku tertinggal. Ada nak balik semula.
Yang kata apa? Lau akhartani ila ajarin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia nak minta, ya Allah, tangguhkan aku barang sesaat, ya Allah. Aku dah yakin, ya Allah, aku nak bersedekah. Ketika mana kita berkuliah ini, sahabat-sahabat, ada orang dah mati nak balik nak tengok kuliah. Ada mati nak baca Quran. Ada mati nak tutup aurat. Ada dah mati nak buat itu, buat ini, kerana ditimpa penyakit penyesalan. Bagi orang yang beriman, menyesal kerana tak buat lebih. Bagi orang yang jahat, menyesal sebab tak sempat bertaubat. Pakat menyesal belaka. Pakat menyesal belaka. Dan sebab itu, bila mana kita faham hakikat itu, kita kena lihat diri kita dalam berhadapan dengan ujian Allah. Dalam bentuk kita tengok diri kita ada kesalahan. Dan bila Allah uji kita di sana, dia nak wa ya'fu an kathir, dia nak mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak, yang kita mungkin tak perasan. Dan sebab itu, sahabat yang saya kasih sekalian, sifat orang yang beriman yang namanya hamba. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Suratul Ahzab ayat 36. Allah sebut, dan tidak ada laki-laki yang beriman dan tidak ada perempuan yang beriman apabila telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya sesuatu perintah, sesuatu urusan, tiba-tiba dia ada pandangan peribadi dia. Dia ada pandangan lain daripada pandangan yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun sebab dia kepada peristiwa Rasulullah pergi meminang Zaid bin ayah kepada Usamah bin Zaid. Zaid bin apa dia? Zaid bin apa? Zaid bin apa? Zaid bin Thabit. Bila mana Rasulullah pergi meminang untuk anak angkatnya Zaid. Zaid bin Haritha. Bukan Zaid bin Thabit. Zaid bin Haritha. Zaid bin Thabit ialah penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang penulis wahyu baginda. Anak angkat Nabi bernama Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini ialah ayah kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Ada yang kata dia ni ialah hitam kulitnya, orang Habsyi, daripada Habsyah. Ada yang kata tidak. Wallahu a'lam bisawab. Bekas hamba. Bekas hamba. Dahulunya hamba, Nabi beli dia dekat Suq Ukaz. Kalau kita nak pergi ke Taif, kita naik bas daripada Mekah, kita akan nampak kat highway sebelah kanan akan masuk, dia tulis itu Suq Sin Waw Qaf, Suq Ain Kaf Alif Zod, Ukaz, Suq Ukaz. Di situlah Rasulullah membeli Zaid bin Haritha dan dimerdekakannya, lalu menjadi anak angkatnya. Lalu satu hari Rasulullah pergi meminang Zainab binti Jash. Zainab binti Jashin. Zainab ini adik kepada Abdullah bin Jash. Abdullah bin Jash. Kalau sahabat-sahabat pergi ke Madinah, pergi ziarah makam syuhada, makam syuhada di Uhud, sahabat-sahabat boleh lihat. Di sana ada kubur, 70 kubur di dalamnya. Dan di depan tu ada 3 kubur yang agak terpisah daripada 67 kubur. Itulah ulama kata di situ disemadikan siapa dia? Siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, Mus'ab bin Umair. Dan yang ketiga, Abdullah bin Jash. Abdullah bin Jash. Abdullah inilah abang kepada Zainab. Zainab ini pula orangnya kaya. Dia mari dengan package.
cantiknya dia. Orang Arab Madinah. Biasa tengok orang Arab Madinah. Cuba tengok orang Arab Madinah yang laki-laki. Oh, segak. Apatah lagi yang perempuan, comel lah. Bukan orang paya jaras. Orang Madinah. Pertama, kaya. Kedua, bangsawan. Ketiga, agamawan. Mutadayyinah. Dia ni agamanya bagus. Akhlaknya bagus. Zainab ni dia mari package. Harta pun banyak. Bila Nabi datang rumah dia, Nabi pergi meminang. Lalu keluarga dia sukalah sebab Nabi pergi pinang anak dia, Zainab. Lalu bila Nabi kata, aku pinang bukan untuk aku, tapi aku pinang untuk anak angkat aku, Zaid bin Harithah. Sebab itu dalam kitab tafsir antaranya, saya jumpa dalam kitab, dalam tafsir ayat tu tadi, Suratul Ahzab ayat 36, dalam tafsir Safawatu Tafasir, Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, ada kata-kata disebut di situ. Abang kepada Zainab berkata, hal nuzawwijuha bil'ab, adakah kami ni nak kahwinkan Zainab yang cantik, rupawan, yang bangsawan, yang serba-serba ada lengkap ini dengan siapa? Dengan hamba. Kata-katanya cukup kasar. Lalu Nabi kata tak apalah, kalau tak terima, Nabi pun balik. Zainab pun keluar. Zainab kata, aku dengar suara Nabi tadi. Mana Rasulullah? Rasulullah tak nak buat apa? Lalu kata Abdullah kepada adik perempuan dia, Rasulullah nak pinang kamu. Habis macam mana abang terima dah? Abang tak terima lah. Dia nak kahwinkan kamu, nak nikahkan kamu dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah, bekas hamba, tak standard dengan kita. Lalu kata Zainab, wahai abang, abang ni bila abang tolak apa lamaran Rasulullah SAW, yang mana bila abang tolak, dalam keadaan Rasulullah itu dia tidak bercakap dengan nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan daripada wahyu daripada Allah. Kalau inilah keputusan Allah dan Rasulullah, kita telah melakukan kesalahan. Abang dia rasa bersalah, keluarga dia rasa bersalah, dikejarnya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami terima ya Rasulullah, kami terima ya Rasulullah, kami terima pinangannya. Maka turunlah ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maknanya kata Allah, kamu tak akan jumpa seorang seorang mukmin ataupun seorang mukminah, laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, apabila telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu urusan, satu keputusan, tiba-tiba dia ada pandangan lain, pandangan peribadi dia. Barang siapa yang menolak apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Dalam hal ini, sahabat yang saya kasih sekalian, kalau kita lihat dalam hal ini, cuba tengok. Kalau kita rasa bahawa dia sekadar Nabi pergi meminang, dan kita rasa bahawa ianya perkara peribadi, tetapi tidak ada istilah peribadi dalam Islam. Cuba beritahu saya ada perbuatan peribadi yang tak ada hukum. Semuanya ada peribadi. Cuba tengok tidur. Apa tidur? Cuba tengok tidur tergolek macam kayu balak. Dalam tidur ada hukum. Saja tidur harus. Tidur untuk bangun malam sebelum Zuhur Qailula dapat pahala sunat. Ikut sunnah Nabi. Tidur tak bangun-bangun seminggu, tidur jadi haram. Tak tidur langsung, mata cengkung ke dalam tengok bola sepak, mata dah macam hantu Kak Limah balik Kuala Kangsar, tidur jadi wajib. Beritahu saya satu perbuatan yang tidak ada nilai hukum dalam Islam. Jawapannya tidak ada. Kerana apa? Rambut kita sampai ke kuku kita, hujung kuku jari kita, semuanya milik Allah. Dan kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bila ni kita ni hamba kepada Allah, lalu kita tidak boleh melarikan diri daripada sistem. Setelah kita sebagai hamba, yang pertama konsep hidup bertuhan. Kita perlu kepada
kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua, bila kita ada konsep hidup bertuhan, kita ada konsep hidup bersyariat. Kerana apa? Kerana kita tunduk kepada Tuhan itu dengan syariatnya sekali yang namanya Islam. Sebab itu kita ni dalam Islam tak dipanggil dengan agama, tapi terjemah dia ialah ad-din. Ad-din maksudnya apa dia? Satu sistem cara hidup yang sangat sempurna. Islam is a complete way of life. Satu sistem cara hidup yang sempurna. Makan, tidur, kahwin, niaga, kerja, semua ada nilai dosa dan pahala. Yang terakhir saya nak sebut, dan yang ketiga, ada konsep hidup bahagia. Pertama, konsep hidup bertuhan. Yang kedua, konsep hidup bersyariat. Ada nilai, value system yang kita nak ikut. Yang ketiga, konsep hidup bahagia dengan ganjaran Allah di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu bila dah bertuhankan Allah, dah mengikut syariat Allah, maka yang ketiga, kama tadin tudan malik yaumiddin, Allah akan mengganjari kita dengan ganjaran, iaitu wal akhiratu khairun wa abqa. Bila mana sudah beriman kepada Allah dan Allah janjikan akhirat itu lebih baik, lalu kehidupan kita posisikan dengan taat kepada Allah sebagai asas kehidupan kita. Kita hamba kepada Allah, kita Abdullah, kita hamba kepada Allah. Lalu kalau orang tanya, Ustaz, macam mana hilangkan sifat sombong? Senang saja. Baik dia ketua kerajaan, baik dia orang biasa, sedarlah bahawa kita datang daripada air mani yang hina. Kalau jatuh ke tanah, ayam tak patuk, itik tak sudu. Itulah kejadian kita, air mani. Tiba-tiba air mani itu dia menjadi manusia. Kemudian dia engkar dan sombong pada dirinya, sombong pada orang, apatah lagi sombong menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min dzalik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu yang dapat saya sampaikan bersama Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang yang pada malam ini menjemput saya. Saya ucap terima kasih. Saya tak dapat nak menyampaikan dengan selesa kerana saya tak berapa sihat. Saya injured sikit. Saya jatuh pakai tongkat. Saya punya belakang ni slip disc sakit. Saya pakai lumbar support belakang ni. Dapat duduk hari ni. Solat pun baring, solat pun duduk. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini ada kebaikan-kebaikan untuk sahabat-sahabat di luar sana. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ya Allah suami kami. Ampunkan dosa isteri kami, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu, ya Allah, membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, beriman dan bertakwa, mendirikan salat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan salat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.